Jangan berlebihan, berpadang-padang, pada-pada saja. Itu sedikit, sedikit pun dah banyak dah. 10. Kita ambil sedikit, kita sambung sedikit insya-Allah. Hari ini kena berhenti awal sedikit hari ini. Jadi saya minta ada iklan di sini, tolong pas-pas satu-satu kepada kawan-kawan. Sambil-sambil insya-Allah bulan lepas ataupun lebih daripada itu, teman yang lalu kita telah mengambil kekufuran orang yang murtad. Muka surat 157. Kekufuran orang yang murtad. Kita telah sampai kepada kekufuran nifaq. Kita telah cerita kufur, munafik kufur, orang itu kufur ini dan sebagainya. Kekufuran nifaq. Jenis kekufuran yang paling besar bahayanya bagi kehidupan dan kewujudan Islam adalah kekufuran nifaq, munafik. Walaupun nampak munafik ni lebih rendah sedikit, tapi kesannya lebih bahaya. Kalau kufur yang jelas kufur kita tahu dah. Apabila mereka kafir kita jelas dah. Nampak cop di dahi mereka ni kafir, kita jelas. Jelas kafirnya. Tetapi kafir munafik ini bahaya sekali. Kafir munafik ni dia seperti musuh dalam selimut. Dalam kalangan orang Islam ni nampak baik tetapi mereka musuh kepada kita. Ini yang terjadi dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tahu siapa yang munafik. Rasulullah memberitahu Huzaifah tentang orang munafik. Dan orang munafik ini adalah yang paling bahaya sekali, kekufuran yang paling bahaya sekali. Sebab orang-orang seperti ini hidup di tengah-tengah umat Islam dan dianggap sama dengan mereka. Kenapa? Kita tengok sejarah. Kenapa Iraq pada pemerintahan Saddam Hussein, kita ni memang bangga dengan Saddam Hussein lah. Kenapa? Pada masa itu kita rasa dia hanya seorang presiden yang boleh melawan Amerika. Tunjuk persenjataan dengan rudal dia, dengan roket dia, dengan macam bangga. Kita rasa dia boleh lawan Amerika. Boleh lawan Amerika. Memang boleh pun. Masa tu saya masih berada di Mesir. Dan berita tu memang fresh terima daripada sana. Kita merasa bangga. Oh jatuh kepala Amerika. Oh itu dan begini. Tetapi dalam tengok berapa hari Saddam pula kena lari. Jatuh kerajaan Iraq. Kenapa? Padahal kita lihat persenjataan yang ada itu canggih. Kerana apa? Karena ramai munafik yang ada di Iraq walaupun pemerintahannya dipimpin oleh kita katalah Sunni, Saddam Hussein itu, tetapi ramai penduduknya adalah Syiah. Jadi Syiah dah rancang lah. Itu mula-mula sokong Saddam. Lagi apabila mereka masuk, kita buka semua pintu, terus masuk. Jatuh. Munafik. Syiah. Dan kejadian itu yang berlaku di Iraq bukan pertama. Kerajaan Abbasiyah yang jatuh di tangan tentera Tatar. Tengok sejarah. Kerajaan yang besar, Tatar datang daripada Mongol, lebih kurang jauh, datang menyerang Baghdad. Dan Baghdad itu jatuh, diserang oleh tentera Tatar. Kenapa? Padahal kita lihat sangat beza dia punya kelengkapan, punya prajurit. Kenapa jatuh? Kerana pengkhianatan orang-orang Syiah yang ada di Iraq pada masa itu. Sebab itu kita kata orang munafik ini lebih bahaya daripada kufur biasa, daripada orang kafir biasa. Acong ni, Ameng apa semua ni, kita nampak dah kufur dia.
habis. Tetapi orang munafik ini duduk sekeliling kita ni, dalam kalangan kita, dia yang menyampaikan semua maklumat-maklumat keluar. Dia. Apa yang terjadi di Palestin pun begitu. Orang-orang munafik Palestin ni, orang-orang munafik, mereka yang menyampaikan maklumat kepada Israel. Dari Tarikh Baru Israel, mereka dibayar. Mereka tahu semua. Di mana ada kilang besi, mereka akan bom. Di mana ada kilang besi, bayangkan, di mana ada kilang besi, mereka akan bom. Kerana mereka tuduh bahawa di situ mereka buat roket. Semua maklumat mereka dapat. Kerana apa? Munafik yang ada di kalangan mereka. Semua yang sampaikan maklumat itu bukan orang Israel. Orang Israel tak bergaul dengan orang-orang Islam di Palestin, tak bergaul. Yang bergaul itu hanya orang-orang Islam dan orang-orang Islam, dan mereka sampaikan maklumat satu persatu, terperinci. Ini yang terjadi. Kita ambil bawah sekali. Pada zaman kita terdapat ramai orang yang murtad, yang tidak menghargai wahyu Tuhan dan tidak menjadikan syariat sebagai rujukan yang paling tinggi, yang menjadi barometer. Barometer ni ukuran pemikiran, tingkah laku dan hubungan. Mereka menghina agama, menghina para pendakwah dan umatnya. Mereka ingin tetap memegang nama Islam dan bertahan dalam lingkungan orang-orang Islam. Sekarang ini ramai orang nampak nama, Masya Allah, nama Islam piau, Islam tulis, perangai munafik. Kita kata munafik lah. Kita tak kata kafir, tapi munafik. Sebab mereka ini orang nampak takkan ke, tapi perangai mereka mengajak kepada ke arah sana, memecah belahkan orang Islam, mengajak Islam kepada kekufuran. Yang menjadikan anak-anak orang Islam ini jauh dari Islam, siapa dia? Ada orang Yahudi datang sini ajak anak-anak orang Islam? Tak ada. Ada orang Kristian datang ke kampung-kampung kita ajak anak-anak orang Islam buat maksiat ini, dia buat konsert. Ada penganjur, dia orang Islam juga. Orang Islam penganjur. Mana orang-orang Islam itulah, kita tak kata etikad dia, tapi amalan dia munafik, merosakkan orang-orang Islam yang lain. Ini bahaya sekali. Kita jangan tertipu dengan apa yang kita lihat. Kita mesti melihat kepada tindakan mereka itu. Kita lihat, oh mereka baik, mereka ni tolong orang lah, fakir miskin, tetapi hasil daripada keuntungan judi, hasil daripada keuntungan konsert, mereka dapat untung, mereka dapat merosakkan orang Islam ini. Mereka tetap di kalangan orang Islam, mereka nama Islam dan sebagainya. Padahal mereka disebut lebih jahat daripada munafik pada zaman Nabi. Lebih jahat daripada munafik zaman Nabi. Kenapa? Munafik zaman Nabi, busuk-busuk mereka pun salat zuhur, salat asar di masjid tak tinggal. Zuhur dengan asar, sebab Nabi nampak, Nabi ni selepas salat dia akan berpaling kepada sahabat, tengok seorang-seorang, tengok seorang-seorang. Siapa tak ada, Nabi akan tanya, yang ni dia pergi mana? Nabi tanya. Tanya tu bukan nak ambil cari keburukan, tanya nak selesaikan masalah dia. Kenapa tak ada? Itu tengok seorang-seorang. Maghrib, isyak, subuh, Nabi tak nampak, lampu tak ada masa tu. Mana mereka tak datang lah. Busuk-busuk mereka munafik pada zaman itu pun salat zuhur, salat asar mereka ada. Tapi busuk-busuk sekarang ini tak ada. Ada setahun sekali, dua kali hari raya ataupun hari Jumaat. Ahlus sunnah, dia sebab apa? Kita ahlus sunnah wal jamaah, kan?
Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah hanya sembahyang Jumaat saja. Itu pun mereka selang 2 kali semayang, 2 kali tak semayang, sekali semayang. Jangan lebih 3 kali, nanti jadi munafik. Kenapa? Dalam hadis kata begitu. Dalam hadis kata siapa yang tak semayang Jumaat berturut-turut 3 kali, jadilah mereka munafik. Jadi mereka tak berturut-turut lah. Munafik pada zaman Nabi yang mengerjakan salat mesti dengan malas-malas. Usahalah disebut dalam hadis, dalam Al-Quran. Mereka semayang, tapi dengan rasa malas. Itu munafik dulu. Tapi munafik pada masa ini, kini tidak mengerjakan sama sekali dan bukan kerana malas. Bukan kerana malas lah. Memang tak kerjakan salat. Munafik dahulu tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Tetapi munafik sekarang tidak berzikir kepada Allah sama ada sedikit maupun banyak. Salat, malas munafik dulu. Munafik sekarang ni tak salat langsung, bukan kerana malas, memang tak salat langsung. Munafik dulu zikir tapi sedikit. Munafik sekarang tak zikir langsung. Baca Quran tu zikir paling besar. Saya selalu cerita pada masa Mat Hafiz dulu. Selalu saya cerita, dan cerita ni kakak. Jadi orang yang kaya, seorang yang kaya panggil kami mengaji di rumah dia. 30 orang, 15 orang kami, seorang baca 2 juz. Selepas kami baca, dia tanya kepada kawan saya seorang, hafal berapa juz dah? Dia tanya. Alhamdulillah 30 dia kata. Ada berapa juz lagi? Teringat, memang teringat. Kita nak jawab macam mana? Al-Quran pun tak tahu 30 juz. Busuk-busuk kita ni, kita tahulah Al-Quran tu 30 juz. Kalau surah mungkin tak tahu. Surah ada berapa surah semua? 114. Tak apalah, tapi juz ni 30 juz. Boleh tanya soalan ada berapa juz lagi. Jadi nampak sangat. Kalau saya kata ada 30 lagi. Tapi kawan tu tak katalah. Dia kata habis dah. Dia kata oh habis dah. Begitu. Tak apalah. Balik-balik tu suruh tangan bagi 50 seorang jadilah kan. Munafik dahulu bersama-sama orang Islam dalam peperangan-peperangan. Munafik ni pergi juga berperang. Tapi berperang ni tengok-tengok musuh, jatuh-jatuh buat-buat mati. Munafik dulu. Munafik sekarang ni memang tak pergi perang pun. Jauh sangatlah nak pergi perang tu. Perang bukan jawab lawan musuh saja kan, perang-perang yang lain pun ada lagi. Munafik dahulu bersama orang Islam di masjid secara zahir. Zahir, mereka nak menampakkan diri. Kenapa masjid? Aku nak tunjuk muka. Tunjuk muka tu tak boleh. Tunjuk muka tu adat. Tak dapat pahala. Pergilah masjid Dajjal Hadi pun. Kenapa? Bulan depan aku nak buat keduri kat anak aku. Jadi sebelum ni aku tak pernah lah pergi masjid. Nak tunjuk muka kat Tok Imam. Nak tunjuk muka kat orang kampung. Untuk apa? Sekejap aku nak panggil dia baca tahlil, panggil dia buat bantu-bantu, nak tunjuk muka. Maka lebih teruk daripada munafik dulu lagi. Munafik dulu ni mereka zahirnya tunjuk muka sepanjang tahun, sepanjang hidup mereka. Munafik sekarang ini tunjuk muka sebulan nak kenduri. Selepas kenduri hilang entah ke mana. Namun munafik pada masa ini bersama orang-orang kafir di tempat-tempat hiburan. Dia teruk lagi lah. Lepas tu pergi karaoke kan, untuk bersenang lenang dan melakukan maksiat. Tak sempat lagi habis kenduri. Masa kenduri dah karaoke lah. Seandainya mereka jelas-jelas menyatakan kekafiran, maka dengan mudah mereka dapat diidentifikasikan, dapat diketahui lah. Bahasa ni tinggi sangat, nak baca tak boleh. Jadi kita dapat tahu kedudukannya senang. Oh dia ni tak boleh pakai, senang. Tapi kalau tunjuk muka, kita tak boleh nak pakai. Tetapi mereka berkelip. Itu bahasa Indonesia ni.
Berkilat apa mana ya? Licik lah, licik. Macam belut. Pegang licik. Licik. Sangat licik sekali. Jadi mereka ni kalau nak buat sesuatu perancangan tu bukan perancangan baik. Tidak ikhlas. Ujung pangkalnya tidak ikhlas. Sebab firman Allah, yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah. Dan orang-orang beriman tipulah. Sebulan nak kenduri baru tunjuk muka, ataupun seminggu nak kenduri baru tunjuk muka. Tipu. Sembahyang tipu. Padahal mereka hanya menipu diri sendiri, sedang mereka tidak sedar. Tipu diri sendiri. Tak tipu orang Islam yang lain, tak tipu Allah. Peringkat kufur, syirik dan nifaq. Ambil sedikit lagi insya-Allah. Telah dimaklumi bahawa kufur yang paling besar adalah kufur kepada Allah Ta'ala dari salahnya, itu berkesaksian. Kufur kepada Allah. Kita jangan tertipu dengan slogan-slogan. Kita jangan tertipu dengan nama. Kalau orang itu sama ada perkataan atau perbuatan telah kufur kepada Allah, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah, itu kufur namanya. Walaupun mereka masih percaya lagi, tapi amalan mereka kufur. Tak ikut Allah, tak ikut Rasul, itu kufur kepada Allah dan risalahnya. Kufur amalan. Kufur amalan ini kita tak boleh perangi mereka. Mereka percaya Allah tapi tak buat, kufur kepada amalan. Mereka percaya Rasulullah tapi mereka tak buat, kufur kepada amalan. Sebagaimana saya jelaskan dalam kekufuran orang komunis ni, berterjemah telah menjelaskan sebelum ini, atau kufur terhadap kerasulan Muhammad, sebagaimana kekufuran orang Yahudi, Nasrani, kekufuran. Maka mereka itu dianggap kufur terhadap risalah Muhammad dan hukum-hukum keduniaan. Mereka kufur, tak percaya. Kufur itu menentang dan tak percaya. Adapun sesaan di akhirat bergantung pada sejauh mana mereka menentang Rasul setelah mendapat petunjuk yang jelas. Allah siksa mereka sejauh mana mereka tentang. Tentang banyak, siksa banyak. Tentang sedikit, siksa sedikit. Tapi orang Islam ini yang menentang Rasul ini mungkin lebih banyak disiksa lagi. Sebab apa? Mereka dah nampak hidayah dah, dah nampak petunjuk dah, mereka tentang lagi. Orang tak Islam, mereka tentang, mungkin mereka tak dapat lagi hidayah, tak nampak lagi petunjuk itu, tak nampak. Kenapa bertentang? Kerana mereka jahil. Tapi orang Islam yang tentang, dengan mereka tahu, maka penentangan mereka inilah lebih teruk lagi. Allah siksa mereka ni sepatutnya lebih lagi. Dan itu yang berlaku. Sebab berpaling setelah mendapat petunjuk. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dia kuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jelas begitu. Adapun orang yang belum memperoleh penjelasan tentang petunjuk Islam, mungkin kerana dakwah sama sekali belum menyentuh atau sudah disampaikan kepada mereka tetapi cacat dan kurang dimengerti, maka hal ini dimaklumi. Allah juga berfirman, jadi orang atas ni dah dapat huda dah, dapat petunjuk dah, tapi dah menyeleweng, lebih teruk lagi di jahat, disiksa. Jahannam, kita ni peringkat yang paling teruk sekali, Jahannam lah. Jahannam itu neraka yang paling teruk sekali. Dan kita guna kias kepada sesuatu yang teruk bagi kita adalah Jahannam. Pergilah Jahannam, itu adalah yang paling teruk lah. Tetapi orang yang belum memperoleh petunjuk Islam ini,
Mungkin kerana dakwah tak sampai, tak mengerti tentang kebaikan Islam. Allah menyebut, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak akan memberi siksaan sebelum kami mengutus seorang rasul. Kalau mereka belum dapat lagi, Allah tak siksa mereka. Tak siksa mereka. Kita rasa tak ada orang yang memang tidak sampai risalah Islam. Walaupun rasa-rasalah sekarang tak ada. Rasa-rasa, kita rasa tak ada, tapi masih ada. Kalau orang itu dengar begitu sahaja tentang Islam, dengar tentang Islam ini daripada orang Kristian. Orang Kristian itu bila cerita tentang Islam, buruk-burukkan Islam, mana mereka tak tahu Islam itu baik. Mana perangi Islam karena cerita kepada orang-orang bukan Islam, perangi Islam karena cerita itu. Maka mereka ini kurang sedikit disiksa kerana mereka belum diberi petunjuk. Dan mereka tentang Islam kerana mereka tidak tahu. Berbeza dengan orang Islam yang tahu, yang ada petunjuk, masih lagi tak buat Islam, masih lagi tentang Islam. Orang ini lebih lagi disebut dalam Al-Quran. Al-Quran menyebut wasa'at masira, tempat yang paling buruk pada mereka adalah neraka jahanam. Saya yakin bahawa umat Islam bertanggungjawab, iaitu dalam batas-batas maksimum terhadap kesesatan bangsa-bangsa di muka bumi ini, akan ketidaktahuan terhadap kebenaran Islam. Jadi mereka ni, bangsa-bangsa yang sesat di luar ni, yang bukan Islam, kemungkinan besar kerana ketidaktahuan mereka. Mereka tidak tahu. Kerana itu, hal ini seperti orang yang meninggalkan salat, saya baca sedikit, kerana malas, bukan kerana ingkar dan meremehkan. Hal seperti ini menurut jumhur ulama merupakan maksiat ataupun fasik dan bukan kafir. Jadi rendah sedikit. Kita habiskan, insyaAllah. Hal ini kena habiskan awal sedikit, kerana ada yang lain nak masuk sedikit. Dalam setengah jam atau berapa minit. Ibnu Qudamah berkata, dan ini merupakan pendapat yang di atas, kebanyakan fuqaha, di antaranya pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dia berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Apa pendapatnya? Jadi kata Ibnu Qudamah membenarkan tidak dihukum kafir bagi orang yang meninggalkan salat jika bukan kerana ingkar dan bukan pula meremehkannya. Orang yang meninggalkan salat kerana malas tak boleh hukum kafir. Mereka ni meninggalkan salat ni bukan mengingkari. Salat ni apa? Salat-salat ni nak buat ke mana salat-salat ni? Itu ingkar. Kalau begitulah, maka kita boleh hukum kafir dia. Salat doa-doa ni bukan boleh dapat apa pun. Kalau nak dapat rezeki, pergi berusaha. Itu ingkar. Tapi kenapa tak salat ni? Apa inilah, tak sedap badan lah, itulah, itu malas. Dan tidak meremehkan, melecehkan, meremehkan. Meskipun dia dibunuh kerana meninggalkannya sebagai hukuman, bukan sebagai kekafiran. Ada pula hadis versi lain daripada Imam Ahmad dipilih oleh Abu Abdullah Ibnu Battah. Ia menolak pernyataan orang yang mengatakan bahawa hal ini kafir. Dan ada pendapat ulama, orang tak sembahyang ni dalam hadis sebut dia kafir. Pembeza antara Muslim dan kafir adalah salat. Salat Islam, kafir, tak salat, kafir. Tetapi ulama telah membincangkan kafir yang macam mana. Bila disebut kafir ni, kafir yang tak salat dan dia ingkar. Tak disebut kafir, dia tak salat kerana dia malas. Malas, dia lupa-lupakan. Disebut orang ini orang fasik sahaja. Panjang juga, insyaAllah kita akan sambunglah pada pertemuan yang akan datang. Jadi pertemuan yang akan datang ini kita ambil pendapat Ibnu Qayyim tentang kufur paling besar dan kufur paling kecil. Kufur paling besar dan kufur paling kecil, insyaAllah. Itu sedikit pada hari ini, insyaAllah.
mengisi sedikit, walaupun pada hari ini saya hanya nak baca berlebih tentang ukhuwah ini. Saya rasakan ini jarang-jarang kita dengar tentang ukhuwah ini, tetapi saya ambil sedikit keberkatan daripada buku kita ni. Saya baca juga sedikit insyaAllah. Jadi tadi iklan itu baca-baca sajalah, baca-baca, dan ada yang, kalau ada yang minat boleh datang ke kedai insyaAllah, boleh tengok sana. Walaupun baru dekat permulaan, ada lagi mungkin yang tak cukup kedai itu masih kosong. Umrah tu insyaAllah, haji dan umrah, banyak haji umrah akan lengkap lah. Dan buku-buku agama, tafsir-tafsir semua ada. Kitab Jawi, kitab Arab sedikit ada. Kemudian orang perempuan ni untuk makanan-makanan kesihatan, orang lelaki juga adalah di sana insyaAllah. Ini pakat-pakat kita ramai-ramaikan insyaAllah. Ustaz, kat market lama. Kat market lama. Market baru? Market paling Kuntang. Tempat dia Romzi tu, dekat Romzi tu. Ada dekat kedai mas Ridwan je. sebelum sampai sebelah kedai tayar start. Dulu kedai Cikgu Yusof dulu. Cikgu Yusof. Dulu kedai Main Power, kedai barangan satu Malaysia. Kedai itulah. Sebelah kedai tu. Kedai itulah. Kenapa? InsyaAllah apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu yang harus dimaafkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf tuan-tuan sekalian. Aku qauli hadza wa astagfirullahalazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.